Boleh mula ke? Boleh. Oh, saya ingat tak boleh lagi. Okey. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua. Selamat petang. Dan terima kasih kita jumpa petang ini, iaitu kita jumpa sekejap saja masa saya buat taklimat dengan guru-guru. Dan petang ini saya diberi kesempatan sekali lagi untuk bertemu dengan tuan-tuan, puan-puan, saudara dan saudari dari pelbagai buah sekolah lah, banyak sekolah kan. Jadi saya berharap pada sesi kedua, slot kedua ataupun kohort yang kedua untuk sekolah SDG ini, kita dapat meneruskan perancangan kita untuk memastikan lebih ramai anak-anak sekolah ataupun anak-anak pelajar kita akan mendalami dan memahami. Yang paling penting akan dapat praktis mengamalkan gagasan kemakmuran bersama ataupun Sustainable Development Goals ini pada peringkat masing-masing. Dan saya berharap selepas ini nanti insya-Allah akan ada banyak bakat-bakat baru yang dapat kita ketengahkan. IYC sentiasa memberi ruang dan peluang kepada semua. Contohnya hari ini Cik Syahira, sebelum ini beliau adalah peserta intern kita. Dan insya-Allah ya, sekolah SDG ni, Cik Syahira akan berterusan. Banyak pihak dah minta ni untuk kita teruskan. Yang semalam saya baru balik dari Tanjung Malim, insya-Allah kita akan buat untuk Tanjung Malim. Baru-baru ini diraup kerana Yang Berhormat Timbalan Menteri Belia dan Sukan dia minta supaya kita buat di sana pula. Jadi insya-Allah tahniah dan terima kasih pada semua. Jadi salam perkenalan daripada saya, nama saya Maliki. Saya berasal dari Batu Pahat, Johor. Tapi saya ingat kita punya sekolah bukan dari Batu Pahat ini, dia datang dari belah utara dan tengah, betul? Macam tu. Jadi dari KL sampai ke Perlis. Jadi saya akan kongsikan kepada tuan-tuan puan-puan bagaimanakah dan apakah yang akan kita laksanakan melalui program SDG ini. Teruskan. Next slide. Jadi kerana saya berhadapan dengan sebahagian besarnya adalah pelajar. Jadi saya nak angkat sedikitlah walaupun belum jadi mahasiswa, tapi saya ingin bawakan kepada anda satu pemahaman yang lebih luas kerana anda nanti insya-Allah suatu masa akan jadi mahasiswa, akan jadi pelajar universiti. So saya bawakan terus pemikiran anda kepada satu perspektif yang lebih luas, ya, iaitu mahasiswa. Saya bukakan kita punya perbincangan petang ini dengan mahasiswa. Apa itu maha, apa itu siswa? Maha adalah besar, penting dan tinggi. Siswa merujuk kepada murid yang menuntut ilmu. Jadi maknanya saya ingin membawa anda kepada satu pemahaman bahawa orang muda kalau dia berilmu dan dia sentiasa sanggup menuntut ilmu, dia boleh menjadi manusia yang paling besar, yang paling unggul di dunia ini. Manusia boleh menjadi sangat hebat kalau dia ada ilmu. Ilmu boleh mengubah segala-galanya. Ya. Seseorang juga boleh hilang segala-galanya kalau dia mula membenci ilmu. Kerana itu saya hargai tuan-tuan puan-puan, saudara dan saudari yang hari ini sanggup bersama kita untuk menjadi peserta bagi sekolah SDG ini. Saya nak bawa satu, nak tanyalah ya. Sejauh mana anda memahami dan menghayati perubahan diri anda buat masa ini? Saya nak tanya petang-petang ni kalau saya buat ceramah macam tu saja takut ada yang mengantuk kan. Berapa ramai yang ada kad macam ni? Kan semua ada kan? Ni pakcik dalam gambar ni. Syairah ada kad ni Syairah? Ada kan? Takut tak ada kan? Semua ada kan? Okey. Ivana, you pun ada Ivana. Terima kasih. Ada berapa ramai lagi orang yang ada macam kad yang saya pegang ni di Malaysia? Berapa ramai?
peserta ada 33 orang. Jadi kita ada 32 juta sekurang-kurangnya yang ada kad macam ni lah. Mungkin termasuk kad yang hilang dibuat balik. Yang hari tu ada sedikit apa kata buat kad dalam palsu. Tapi tak apalah, ada ni. Cuba anda bayangkan perasaan ada kad ini dengan tak ada kad ini. Siapa boleh jawab kat sini? Apa-apa yang anda akan dapat rasakan? Ada kad seperti ini dengan tak ada kad. Maksudnya anda tak, kalaulah orang tu tak layak ataupun tak boleh dapat kad kenalan, apa yang natijah kepada dia? Dia tak dapat menikmati nilai warga negara. Betul? Dia akan jadi orang asing di negara ini. Ramai. Ya, kita ada kes pelarian-pelarian. Dah masuk generasi ketiga. Ya, betul. Ivana, dia bukan warga negara kalau tak ada IC, betul. Ya, kita ada kes di Sabah contohnya, stateless citizen. Warga negara tanpa bukan warga negara, stateless. Individu tidak bernegara. Duduk di Malaysia 40 tahun, 50 tahun. Ya, kita ada pelarian yang di bawah UNHCR. Di bawah bangsa-bangsa bersatu. Ada ramai tu kat pasar Burung Selayang tu. Anak dia boleh cakap bahasa Malaysia jauh lebih baik daripada kita. Boleh berpantun lagi. Syahira belum tentu boleh berpantun. Tapi ya, dia tak layak untuk dapat manfaat sebagai rakyat Malaysia. Saya nak tanya lagi. Ya, kalau awak ada kad macam ni dan sebelah kad itu awak tambah satu lagi kad, iaitu kad matrix. Awak rasakan adakah anda istimewa atau tidak? Ya, Syahira dia anggap mestilah istimewa kan? Sebab kerana Syahira bila dia masuk UIA, dia boleh ikut program Duta Jawhar. Bila dia masuk program Duta Jawhar, dia buat projek nama dia Fit Wanita. Dia masuk tahun pertama, dia tak menang sangat. Masuk tahun kedua, dia dapat anugerah. Anugerah apa, Syahira? Lupalah saya. Anugerah ikon, belia apa ikon, apa usahawan program ikon negeri Johor. Anugerah ikon usahawan negeri Johor. Ada dua tu, satu lagi adalah anugerah inovasi. Projek apa Fit Wanita Syahira. Kalau dia tak ada kad ini, Syahira tak boleh jadi pelajar universiti. Kalau dia tak masuk universiti, dia tak adalah kad matrikulasi. So orang yang katakan tadi berpotensi, dia tidak akan ada dalam arus perdana. Itu yang saya nak beritahu tentang awal-awal ceramah saya ini. Betapa sebenarnya Allah angkat manusia ini dengan ilmu. Sebab itu tuan-tuan puan-puan, adik-adik saya yang saya sayangi petang ini, jangan rasa penglibatan anda dalam sekolah SDG ini sesuatu yang kecil. Ia adalah sesuatu yang sangat besar. Kenapa? Mahasiswa merujuk kepada murid yang menuntut ilmu yang sangat unggul. Yang sangat unggul. Jadi ilmu itu adalah sangat unggul. Okay? Jangan lupa, jangan letak IC sembarangan, nanti hilang. Okay? Teruskan. Slide. Jadi apakah pesanan Bapak Soekarno kepada mahasiswa? Pesanan Bapak Soekarno. Soekarno ni adalah Presiden Indonesia yang pertama. Dia kata kepimpinan mahasiswa itu tidak bisa lahir dari mahasiswanya yang hanya menjadi ulat buku dan terperap dalam dewan kuliah semata-mata. Akan tetapi kepimpinan itu bisa lahir daripada mahasiswanya yang turut terjun ke dalam kancah masyarakat. Maknanya, sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang pelajar adik-adik, memang dah cukup mulia. Memang sangat mulia. Anda diangkat nilai hidup diri anda. Ya, kalau kita pergi sekolah tu, kalau aksiden kan, orang naik motor langgar budak sekolah, walaupun budak sekolah tu yang silap dia melintas, tapi yang salah tetaplah orang yang melanggar tu. Kerana apa? Diandaikan budak sekolah tu memang dia itu tempat dia. Macam itulah. Jadi tapi tak cukup. Mahasiswa tak cukup kalau dia hanya semata-mata dia
hadir kuliah. Hanya semata-mata dia pandai, dia dapat 3.99 PNGK. Tak tahu Syairah berapa PNGK Syairah? Oh, mesti hebat kan? Alright. Bapak Presiden Soekarno kata, kalau dia setakat ulat buku dan terperat dalam Dewan Kuliah, tak cukup. Dia kena terjun ke dalam kancah masyarakat. Dia kena mix around dengan community, dengan masyarakat. That's why, my dear brothers and sisters, today, apa yang kita mahukan ialah kita ingin ajak tuan-tuan perempuan, termasuk guru-guru, untuk kita praktiskan. Bukanlah sebelum ini tak ada penglibatan tuan-tuan perempuan, mesti dah ada, tapi kita nak lebih gerakkan lagi, mendalami lagi dan dipandu oleh satu struktur yang lebih tersusun, khususnya SDG ataupun Sustainable Development Goals. Baik, teruskan. Okey, dan hakikatnya tadi pun saya ingat semalam pun kita dah bincang, kita hanya ada satu bumi untuk dikongsi. Berbeza pun kita macam mana, kita hanya ada satu bumi untuk dikongsi. Kita bukan boleh pergi tempat lain. Pindah pergi Marih. Sekarang dah mulalah peneroka pergi sana kan. Dah ada hantar robot ya. Untuk makluman, salah seorang engineer ya yang terlibat menghantar robot dari bumi ke Marih dan berjaya, salah seorang daripadanya ialah anak warga tempatan ya. Dia sekarang bertugas di Universiti Islam Antarabangsa. Dahulu beliau bertugas selama 18 tahun dengan NASA, iaitu Profesor Madya Dr. Wan Amandi Wan Salim. Jadi saya sempat bertemu dengan dia dan dia pun beritahu bahawa kita hanya ada satu bumi. Tak ada tempat lain yang manusia sesuai. Boleh pergi ke Marih, tapi kita kena pakailah apa baju khas siap dengan oksigen. Jadi kalau sanggup buatlah. Kita buka apa pusat kuarantin pun pakai PPE, baru 1.5 jam pun nak pitam. Ini lagi nak pakai tong apa oksigen lagi, macam-macam. Jadi inilah tempat yang kita bebas, boleh ke mana-mana, ke sana kemari. Tapi hakikatnya kita berkongsi hanya satu bumi, tidak ada bumi yang lain ya. Teruskan. Jadi kerana itu kita berkongsi satu bumi bersama 7.9 bilion manusia ni, terpulanglah kepada anda. Anda nak melihat bumi ni macam mana? Ya, ada orang kata bumi ni bulat, ada yang kata bumi ni lepeh, ada yang kata bumi ni rata. Tapi dalam saya nak beritahu pada kamu semua, awak ada pilihan. Kalau kata penyanyi veteran M. Nasir, tanya sama itu hud-hud. Itu lagu ni, dia kata antaranya lirik dia kata, melihat dunia dari mata burung atau lihat dari dalam tempurung, yang mana satu kau berdiri di sini. M. Nasir tanya. Kerana apa? Kita ada pilihan. Kita ada pilihan duduk di bawah tempurung, kita akan nampak radius pemikiran kita kecil bulat je. Kita tengok semua benda berdasarkan lubang pada tempurung tu. Tapi anda boleh memilih untuk melihat dari mata burung. Macam mana sang helang ni, dia melihat bandaranya Paris, dia dah hampir sama tinggi dengan Eiffel Tower. So dia akan melihat lebih luas, lebih tinggi, lebih puas. Jadi terpulang pada anda semua. Jadi hari ini sebenarnya saudara dan saudari diberi peluang untuk melihat dunia ini, persekitaran anda, adakah setakat lokaliti sekolah anda, atau melihat lebih luas lagi dalam konteks sebuah negara atau benua, atau juga pada konteks dunia keseluruhan. Jadi terpulang ya, anda nak pilih macam mana. Kalau tanya pada Pak Cik, tentu Pak Cik nakkan adik-adik semua melihat lebih luas lagi. Gunakan tenaga yang ada. Jangan sia-siakan masa yang ada ni. Teruskan. Kerana itu sekolah SDG ni mengajak anda untuk melihat secara menyeluruh.
SDG atau Sustainable Development Goals dahulu disebut MDG, Millennium Development Goals, bermula tahun 2000 hingga 2015. Dia dah nilaikan selepas 15 tahun, dia teruskan next slide dengan SDG, iaitu ada 17. Dulu ada 8, sekarang ada 17. Jadi sebagaimana saudara Amir beritahu pada anda semua, anda pilihlah ikut minat masing-masing, ikut kemampuan masing-masing, ikut masa yang ada untuk pilih yang mana satu anda akan pilihkan nanti, insyaAllah. Teruskan. Baik. Dan pembangunan ataupun wawasan 2030 ni, wawasan Sustainable Development Goals ini sebenarnya dah nak masuk pada tahun-tahun 10 tahun yang akhir untuk kita capai. Sekarang tahun 21 dah nak habis. Jadi nanti tahun 22. Jadi makin pendeklah jangka waktu untuk kita mencapai dekad pembangunan 2030 ini. Maknanya kalau kita ada masalah pembangunan, makin pendeklah, makin perlu kita cepat bergerak. Kalau kita ada masalah ekonomi, kita kena dah tak ada masa dah, ya. Semua benda akan bertambah, umur bertambah, tenaga pula berkurang. Jadi anda sebagai orang muda harus memulakannya sekarang. Masa depan adalah anda. Mulakan sekarang. Jadi saya nak tanya pada semualah, kalau dalam chat box kan, kalau saya tanya masa depan adalah anda, mulakan sekarang, boleh tak tuliskan anda nak buat apa? Ivana nak buat apa? Aira nak buat apa? Kalau diberikanlah pilihan, apa anda nak capai dalam tempoh 10 tahun akan datang? Apakah yang anda hendak capai? Hendak capai dan lakukan menjelang 10 tahun akan datang. Baik. Saya dah tanya tu, alamak ada error lah, typo. Siapa boleh jawab di sini? Apakah yang anda hendak capai dan lakukan menjelang 10 tahun akan datang? Siapa boleh jawab? Jangan risau, tak ada jawapan salah atau betul. Macam Cik Syaira, saya tahu 10 tahun lagi dia kata dia dah kahwin. Ada tak jawapan? Hello? Abigail, thank you very much. Abigail N. Saya ingin menjadi seorang doktor yang pakar dalam bidang, macam nak sebut ginekologi. Ginekologi. Abigail, can you share with me about your dreams, your impian dia? Apa dia? Cuba cerita. Mengapa nak pilih jadi doktor pakar dalam bidang ini? Mengapa tak bidang lain? Can you show to me? Saya memilih bidang ini sebab saya lebih meminati gynecology, and I see myself as a gynecologist when I'm older. And also ialah saya memang minat menjadi seorang pakar gynecologist. Ada tak apa Abigail, saudara mara ke dalam keluarga? Ya, ada. Saya ada kakak saudara saya seorang gynecologist. Hebat tu nak jadi doktor pakar. Jadi sebutkan universiti pilihan anda, masih ada kan Abigail? So far saya ingin pergi ke Universiti Melaya sebab ibu saya dulu pun belajar di sana. Ini mesti ibu kat sebelah dah kata dah, wahai anakku pergilah ke UM. Kan? Betul tak masa dia kata pergi UM? Okeylah, nanti boleh jumpa dengan Abang Amir kat sana. Amir ada kat sana. Okey. So saya ucapkan selamat maju jaya lah pada Abigail. Akasha kata asasnya membawa perubahan dalam bidang yang saya minati, iaitu perubatan anestesio. Apa nak sebut? Pasal tu benar pakcik nak sebut lidah petang-petang ni. Ini adalah apa ni? Berkaitan dengan kita apa anestesiologi? Apa ni?
Allah. Apa Apa dalam bahasa Melayu? Perubatan bius. Bius, ya Allah. Apa sebab pakcik punya tak bersambung-sambung ni, apa kan, saraf-saraf ni. Akasha, mana Akasha? Ya saya. Mana tak nampak pun wajah awak. Wajah saya. Saya dah buka kamera. Buka lah, kan pakcik nak kenal kan. Akasha dari mana? Saya dari Kedah. Sungai Petani Kedah. Sungai Petani. Pakcik duduk Penang lama, 21 tahun. Cuba Akasha cerita sikit. Sekolah mana Akasha? SMK Bidong. Bidong. Wow, I like that one. Bidong. Sebab saya dulu pernah pergi Bidong. Ada kawan baik di sana. Bidong adalah kawasan lama, tempat arkeologi kan? Ya, betul. Boleh Akasha ceritakan sikit macam mana? Nak jadi apa? Saya nak jadi seorang doktor yang pakar dalam bidang anestesiologi lah, dan bawa perubahan dalam bidang tu. Okey. Mengapa minat dalam bidang ni? Siapa yang mendorong ke ataupun dari mana? Asasnya saya terdorong daripada ibu saya lah, dan sebab ibu saya dalam bidang perubatan, dan dalam bidang tu, bidang perubatan anestesiologi. Ya. Saya dapat tahulah bidang ni bidang yang sangat-sangat memerlukan ketepatan kan, dan sangat penting lah. Sebab kalau saya ada pengalaman hantar anak saya untuk pembedahan, jadi kan saya paling risau sampai sekarang dan takkan lupa bila sesi pakar bius tu berpesan-pesan kat saya sebelum saya lihat anak saya dia tutup mata. Macam-macam lah kan. Itu sebagai bapa, itu yang paling saya takut. Terima kasih Akasha, semoga anda berjaya. Akasha dalam tingkatan apa sekarang ni? Saya tingkatan 4. Tingkatan 4. Okey. Alright, Ivana. Ivana nak jadi pharmacist. Ivana kata, saya ingin mencapai impian saya untuk menjadi seorang yang pakar dalam bidang farmasi. Ni saya suka sebab isteri saya seorang ahli farmasi. Ivana, boleh kita berkenalan sikit Ivana? Boleh. Okey. Mengapa nak jadi pharmacist? Saya nak jadi seorang pharmacist sebab salah satu impian mak saya. Okey. And I want to, make them proud with my achievement at least. And being a pharmacist is not just about, prescribing drugs or whatever. It's more than the spectrum itself. Macam I can help with the current COVID situation, like giving jabs to the public and, helping collecting data about the current cases and all that. And also like help people how to use a certain drug or something like that, so that people can be known more to a certain drugs and what dosage and not to be overdosed and all that. So great. Ivana dalam Form 4 right now. Yes. Boleh tahu Mak Ivana sebagai apa? Itu impian dia nak Ivana jadi ahli farmasi, tapi mak kerja apa? Saya nak share kan. My mom is just an accountant. Janganlah just accountant. Accountant. Hey. Bagi pakcik kalau accountant kan, ya Allah, saya paling takut dengan dia orang sebab dia orang ni precise angka. Pakcik punya matematik teruk. Okeylah, tahniah Ivana, dan saya ada pengalaman yang sangat indah hidup bersama seorang ahli farmasi. Jadi isteri saya seorang ahli farmasi, jadi saya bersyukur kepada Allah SWT kerana saya mendapat perlindungan daripada seorang ahli farmasi, bukan untuk saya seorang, untuk anak-anak sekali. So tapi dia sangat kuat membebel dan dia tak boleh makan sembarang benda. Pastikan ubat mesti dimakan, tapi itulah bersyukur kerana ada. Jadi saya doakan Ivana akan menjadi seorang ahli farmasi yang hebat nanti. Dan saya ingat dalam konteks SDG ni kami pernah ada program masuk ke kampung perkampungan orang asli di Tapah sana, dan melalui bantuan isteri saya kami melakukan satu projek dipanggil melantik duta kenali ubat anda dalam kalangan masyarakat belia orang asli, kerana
ada masalah penggunaan bahasa. Bayangkan kalau orang tak faham penggunaan bahasa yang betul, so dia akan ambil ubat yang salah walaupun dia berjumpa doktor yang paling hebat. Jadi kita pergi ke sana buat kajian dan pastikan ada belia-belia yang kita latih. Apabila ibu bapa dia tertanya-tanya cara penggunaan ubat yang betul, jadi anak-anak yang telah kita latih menjadi ambassador kepada pharmacist itu. Jadi kadang-kadang malam-malam dia orang telefon, aunty nak, makcik nak guna ni macam mana? Jadi my wife tolong jawabkan lah. Itu cara kita advocate mereka. Thank you Ivana. SMKAA Alia, dia bagi direct message kat saya. Alia dia kata apa ni? Mana? Macam dia bagi message. Pasal tak nampak. Macam ada dia jawab, dia bagi kalau tak salah Alia kata dia nak jadi orang yang dapat meringankan beban. Dia kata betul. Alia, boleh pakcik berkenalan pada Alia. Alia dari mana ni? SMKAA ni mana? Sekolah agama. Hai. Boleh dengar ke? Ya. Ya, teruskan. Nampak pun. Boleh kenalkan diri sikit Alia. Nama saya Nur Alia. Saya dari SMK Agama Arau, Perlis. Oh, Arau, Perlis. Saya tengok dalam TV ada satu masjid baru di Kuala Perlis, baru dibuka oleh Raja Muda kan. Macam tu. Okey Alia, boleh cerita sikit nak jadi seorang yang dapat meringankan beban ibu bapa. Cerita sikit latar belakang ibu bapa ke atau macam mana? Ibu bapa saya orang biasa je. Dia cik. Mak saya pun orang biasa, bukan orang biasa. Mak ayah saya kerja sebagai cikgu. Oi, itu luar biasa. Awak tahu tak? Apa cakap apa biasa saja. Ibu bapa kalau guru tu luar biasa tau. Sebab masa COVID yang lepas, ibu bapa yang jadi cikgu dia dah jadi Superman. Kan betul tak? Dia buat kelas apa semua. Okey, cerita sikit. Ibu bapa jadi cikgu. Di mana tu? Ibu bapa saya cikgu dekat Perlis juga. Mak saya guru besar, ayah saya orang cikgu biasa. Saya anak bongsu daripada 4 orang. Jadi macam ni macam sedikit lah kalau abang kakak saya semua dah kerja belajar, siapa nak jaga dia pun. Oh, okey alah. Sejuk hati tuan guru besar dengan cikgu kan, dengan siapa nama ayah encik apa? Zamri. Cik Zamri kan, cikgu Zamri. Sejuk lah dengar Alia kata kalau semua dah pergi mengaji, sambung belajar, siapalah nak jaga mak dengan ayah kan? Tapi walaupun macam mana pun saya tetap kena sambung belajar juga kan, nak tampung juga kan. Ya betul. Kena berjuang terus. InsyaAllah tak lama, 3 tahun 4 tahun you will come back with them kan. Macam tu. Jadi okeylah, nak ringankan beban ibu bapa, tapi nak kerjaya apa awak nak? Alia. Saya nak jadi jurutera. Oh, jurutera. Okay, good, great. Bolehlah. Boleh gang dengan Abang Amir tadi. Dia pun jurutera, bakal jurutera mechanical. Okay, bagus Alia. Terima kasih. Semoga niat baik yang mulia itu dapat anda teruskan untuk bantu ibu bapa. Dan kita doakanlah sama-sama. Baik, itulah dia. Apa yang kita nyatakan tadi, kita bercakap tentang masa depan. Jadi sebenarnya untuk menandakan bahawa seseorang manusia itu sangat bernilai dan berharga ialah apabila dia mampu dan masih mampu untuk bercakap tentang masa depan. Kalau orang tak nak bercakap pasal masa depan, orang tu akan hilang harga diri dia. Kalau bercinta dengan kawan tu dah 5 tahun, bila cakap kita ni macam mana? Macam mana? Yalah, kita dah kawan 5 tahun, takkanlah tak ada cadang nak ni. Tak tahu tengok ikut dan habislah. Esok kena tinggal dia lah. Tapi kalau orang tu boleh bercakap soal masa depan, cita-cita, merancang dan sebagainya, itu akan lebih bernilai dan ada harga diri yang tinggi. Kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak yang saya hormati, pastikan anda melihat masa depan anda ini secara positif, because the decade is your decade of action. Masa ini adalah masa untuk anda bertindak, bukan sekadar anda menanamkan angan-angan tanpa sebarang tindakan. Masa depan ini adalah masa depan anda dan mulakan sekarang.
It's now or never. Kalau anda tak lakukan sekarang, anda tak capai kali pertama anda melangkah ke arah itu, maka matlamat itu masih jauh daripada diri anda. Yes, teruskan. Slide please. Baik. Demi nak memastikan hari esok yang lebih bermakna, saudara dan saudari, anda tidak boleh mengharapkan hari yang baik itu datang begitu saja. Ya. Di samping saya katakan tadi, anda harus memulakannya. Anda juga harus mampu menyuarakan apa yang anda mahu untuk hari esok. Ini yang akan menentukan adakah anda seorang remaja yang berbeza dengan orang lain ataupun anda adalah remaja yang ordinary macam biasa, yang sebagaimana Encik Amir katakan tadi. Jadi kerana itu, sekolah SDG ini mendorong anda untuk menyuarakan apakah kehendak anda untuk hari esok anda. Ya, anda kena suarakan, anda kena ekspresikan. Jangan senyap, jangan menunggu kehidupan itu datang kepada anda secara tiba-tiba. Biar anda yang mencorakkannya. Kerana masa untuk anda bersuara itu penting. Suara itu demi hari esok anda, bukan milik anda sendiri tetapi generasi yang akan datang. Kerana itu saya ambil contoh apa yang inisiatifkan oleh Greta Thunberg. Ya, tengoklah bagaimana Greta Thunberg ni, dia ada penyokong seluruh dunia. Dia antara individu atau remaja yang sanggup meninggalkan kelas dia pada setiap kali Parlimen negara dia bersidang. Kerana apa? Dia akan pegang satu plakat, papan spanduk yang menyatakan bahawa pentingnya mengambil tahu tentang alam sekitar ataupun climate. Sebab itulah akhirnya dia mendapat satu perhatian yang mendalam oleh banyak pihak, termasuk media. Akhirnya kisah gerakan dan inisiatif keberanian Greta Thunberg itu diadaptasi oleh ramai lagi kanak-kanak di seluruh dunia. Kita mahukan adalah anak Perlis ke, anak Sungai Petani, anak KL yang akan menyuarakan perkara-perkara ini secara konsisten dengan berani. Ya, kerana apa? Masa depan ini adalah untuk anda dan anda kena menyuarakan. Ada banyak perkara yang anda kena suarakan. Anda kena tulis dalam blogs, anda kena tulis dalam Facebook. Ya, secara baik, secara konsisten. Ya, kerana anda lah yang akan melaluinya. Jangan takut, tiada sebab untuk anda menahan diri daripada menyatakan ekspresi terhadap sesuatu perkara. Kerana itu sekarang ini Kementerian Belia dan Sukan sedang dalam usaha untuk membina model baru pembangunan belia. Jadi kita menyedari bahawa kaedah-kaedah untuk membangunkan belia dah tak sama. Ya, kalau dahulu zaman Pak Cik, kaedah tu kaedah yang terbiasa lah. Ya, ada persatuan belia, kemudian kalau nak tengok peluang-peluang yang ada, tengok dalam poster. Poster itu ditampal kat tepi Dewan Kuliah. Iklan-iklan di surat khabar, kena baca macam tu. Tapi zaman sekarang dah tak ada. Kita dah ada digital online. Kita boleh sebarkan maklumat. Jadi maklumat dah boleh diterima dan dilihat oleh ramai orang. Kadang-kadang peluang yang datang tu kepada kita begitu cepat datang dan begitu cepat pergi. Jadi suasana telah berbeza. Jadi kerana itu Kementerian Belia dan Sukan dia sedang dalam usaha membuat proses libat urus, engagement dengan banyak orang untuk mendengar apakah yang sebenarnya orang muda fikirkan. Apakah keresahan-keresahan orang muda dalam hidup ini? Apakah ekspektasi belia terhadap masa depan negaranya? Adakah mereka gembira berada di negara ini? Adakah belia kita, anak-anak kita berasa selamat bila keluar daripada rumah? Adakah pemimpin yang kita lihat hari ini adalah pemimpin yang kita mahukan? Adakah negara telah cukup bertindak yang terbaik untuk rakyatnya? Persoalan-persoalan ini harus anda lontarkan dan nyatakan pada semua pihak. Dalam hal ini, KBS memang sedang mendapatkan pandangan-pandangan itulah. Jadi, kena berani.
Macam tadilah, macam Alia tadi, Ivana kan, dia berani untuk menyatakan apa yang dia mahu. Tapi hari ini dalam sekolah SDG, it's not about yourself. More than that, we need more. Bukan setakat nak beritahu tentang saya nak jadi seseorang begini-begini. Tapi saya mahu negara ini mesti mencapai hal ini melalui usaha yang saya sendiri akan buat. Itulah yang kita mahukan. Ya, saya harap dalam tempoh beberapa tahun akan datang akan lahir Greta Thunberg version Malaysia. Itu yang saya mahukan. InsyaAllah. Ya. Okey, teruskan. Jadi tak apalah. Saya ambil contoh walaupun tak ada watak Greta Thunberg ala Malaysia lagi, tapi sebenarnya ada juga watak-watak ataupun tokoh-tokoh yang dikenali, yang telah viral. Contohnya Allahyarham Adik Aming ni. Kalau tengok dalam Google, dalam YouTube, dia ada, walaupun dah pergi, telah meninggalkan dunia yang fana ini, nama dia masih disebut-sebut. Kerana apa? Kalau anda membina jasa, kalau anda membina kebaikan, insya-Allah ya, anda akan tinggalkan kebaikan itu walaupun jasad kita telah masuk di telan bumi. Kerana apa? Harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. InsyaAllah. Ya, contohnya apa yang kawan-kawan saya, apa yang saudara Amir lakukan di pedalaman Sarawak contohnya. Mereka dapatkan bekalan air, tarik pipe 5 km daripada puncak bukit, bawa ke rumah itu. Dah 3 tahun kampungan itu dapat bekalan air. Pastinya insya-Allah Allah berikan pahala yang melimpah ruah kepada mereka yang terlibat untuk memudahkan kehidupan rakyat. Jadi ini yang saya mahukan. Anda tanamkan azam mulai hari ini bahawa diri anda bukan milik anda semata-mata, tetapi anda boleh do something untuk meninggalkan sesuatu yang baik untuk masyarakat ini nanti insya-Allah. Okey, teruskan. Jadi kerana itu adik-adik saya semua nak jadi manusia yang lebih baik, mestilah ada caranya. Jadi bukan setakat anda ada cita-cita sahaja, tapi mesti ada persiapan. Dalam hal ini Pak Cik nak beritahu, kalau nak berjaya, kalau nak lebih maju, pastikan anda menjadi belia yang positif. Apa dia belia yang positif? Belia yang mampu memberikan sesuatu yang lebih baik pada orang lain. Ya, positif, jangan negatif. Itu yang saya nak pesankan. Ya, jadi belia Malaysia yang positif, walaupun susah macam mana sekalipun, walaupun cabaran hebat macam mana, anda akan tetap melihat pada sisi-sisi yang baik. Orang yang negatif, belia Malaysia yang negatif, dia akan banyak mengeluh. Dia akan banyak komplain. Dia akan banyak merintih. Tapi beliau yang positif, dia akan menjadi penyelesai masalah. Dia akan mencari masa. Dia akan berkongsi dan bekerjasama dengan orang lain. Kerana itulah ya, kita paparkan beberapa belia anak-anak muda yang kita rasakan mampu menginspirasikan anda semua. Ya, kita ada 3 orang ya hari ini yang berkongsi, sharing their experience. Anda boleh pelajari daripada mereka, dan saya yakin, saya berharaplah juga Syahira, kalau boleh nanti mana bakat-bakat yang baik, mana yang penulisan eseinya bagus, nanti disusuli pula dengan projek-projek yang kita rasa ada significant value, kita ajak anda pula untuk present dan juga buat sharing session. Mana tahu Alia, Ivana, ya, Akasha akan jadi moderator, akan jadi penceramah kita pula. Kan? Siapa yang nak mewakili Malaysia nanti bila kita ada program di luar negara. Minggu depan ni, minggu awal bulan 12 ni, saya akan ke Dubai untuk Expo Dubai. Di sana kita akan bertemu lebih ramai anak muda, dan kita membawa sekali 25 orang anak muda yang menunjukkan prestasi terbaik dalam Malaysia Future Leader Schools program.
Dan saya harap anda semua nanti insya-Allah anda cari pengalaman, anda dapatkan lebih banyak ilmu, pendedahan, dan kami akan himpunkan anda punya data-data ini. Kita lihat kecenderungan. Lebih banyak anda menulis, lebih banyak anda memohon untuk menyertai program, maka lebih mudah kami menilaikan potensi anda insya-Allah. Okey, jadi next slide. Jadilah belia Malaysia yang positif. Dan untuk jadi belia yang positif, dia ada 8 teras ataupun 8 prinsipal yang perlu ada, yang perlu dimiliki oleh seseorang individu. Yang mana ke-8 ini akan membentuk satu kemenjadian kepada seseorang individu, sama ada lelaki atau perempuan. Yang pertama, caring ataupun penyayang. Ini adalah sifat ataupun prinsip yang paling asas dalam kehidupan kita. Ya. Dengan adanya rasa caring, cakna dan penyayang itu, anda boleh mengubah diri anda daripada from zero to hero. Ya. Anda boleh pilih apakah makna kasih sayang anda. Ada tak orang tengok, kamu semua tengok video bagaimana seorang pakcik tu pengguna jalan raya di highway, dia bawa kereta, dia perasan ada besi yang terdampar di atas lebuh raya dan ia cukup membahayakan. Kalau ada kenderaan atau kereta yang terlanggar, mungkin besi itu jatuh daripada lori yang dipandu lah. So dia sanggup undurkan kereta, dia berhenti kat tepi, dia undurkan kereta dia, lepas tu dia cuba lintas 3 lane highway yang sangat sibuk. Sampai orang yang ambil gambar pun kata, tolong, bahayanya. Tapi dia beranikan diri. Ya, kalau dia tak ada sifat penyayang, tak mungkin dia sanggup risikokan diri sendiri. Walaupun secara peribadi, saya anggap tindakan pakcik tu sangat berbahaya. Lain kali, anda pastikan anda kena selamat, parking kat tepi dan anda boleh call. Ambil kad tol tu, kat belakang tu ada number, hotline, telefon. Assalamualaikum cik, saya ni nampak ada besi di tengah jalan. Macam itulah. Tapi tindakan pakcik tu memang pakcik salute kat dia lah. Ya. Itulah nilai caring. Ya. Kalau anda ada rasa sayang, anda takkan jadi pembunuh. Ya. Ke mahasiswa-mahasiswa di UPNM tu yang dahulu, yang kes Zulfarhan tu. Kalau dia ada rasa penyayang, dia takkan menekap setrika sampai 90 kali di badan arwah. Dan kerana mereka hilang kasih sayang, mereka hilang pertimbangan, akhirnya mereka mendapat nasib yang sangat malang. Dah jadi pembunuh, dihukum, belajar tak habis dan sebagainya, terpisah daripada keluarga. Jadi inilah perkara utama, penyayang. Ya, teruskan. Okey, tadi C ialah caring. Ini C yang kedua. Prinsip yang kedua yang perlu ada ialah competence. Competence ini cekap sebenarnya. Ya. Anda cekap dari segi experience, knowledge, skill, behavior, performance and goals matlamat. Jadi competent dari segi menentukan apakah yang anda nak capai. Anda tahu apa yang diperlukan untuk pekerjaan, sesuatu pekerjaan. Nak jadi pakar bius, apa kecekapan-kecekapan yang ada, bidang apa yang perlu dikuasai, anda tahu semua. Kalau ini anda ada competence, anda akan menilai lebih tinggi pada orang lain. Ya. Kerana itu anda kena sentiasa meningkatkan keupayaan diri. Baik, teruskan. C yang ketiga. Ini ketiga. Tadi caring, 2 competence, yang ketiga C ialah karakter. Anda kena memilih ataupun membentuk satu perwatakan yang positif dan diterima ramai. Saya nak tanyalah. Dalam banyak-banyak gambar diagram pada kita punya skrin ni, yang mana satu anda minat dan ataupun menjadi perhatian? Which one? Karakter mana? Watak mana yang menjadi anda punya perhatian? Boleh tuliskan di sini. Which one? Kung Fu Panda.
Kung Fu Panda. Siapa sebut tu? Siapa tu sebut tadi? Kung Fu Panda betul kan? Oh, Kung Fu Panda. Alamak, Ivana dia kata betul cerita tu sedih. Oh yalah, pasal cerita Farhan tu kan. Kung Fu Panda betul kan? Dia dah lah duduk kat tengah-tengah kan. Pakcik lagi suka Kung Fu Panda ni. Bila kawan dengan Kung Fu Panda, rasa pakcik pun macam kenyang gitu kan. Sebab badan pakcik macam Kung Fu Panda. Lagi apa? Watak apa yang menjadi perhatian anda? Harry the Platypus. Platypus. Mana Platypus? Yang hijau. Kan. Okey. Tentunya ada macam-macam. Ya. Ada yang macam-macam pandangan. Ada yang suka Kung Fu Panda. Yang sesi yang lepas, Syaira, ramai suka Pink Panther. Pink Panther kan? Ya, Pink Panther yang tengah-tengah tu. Tapi Kung Fu Panda memang jadi perhatian. Beginilah juga hakikatnya manusia. Ya. Perwatakan yang anda pilih ini kadang-kadang boleh menentukan anda berada di mana. Ya. Di sekolah anda boleh pilih watak apa, contohnya pelajar, kata orang kalau dulu zaman drama Juvana tu, amboi semua orang dia kata nak jadi Juvana. Nak bawa watak siapa? Watak siapalah yang ada tu. Bego Hussairi kan. Bila Avengers ni ada yang nak bawa watak macam ni. Begitulah juga dalam manusia ni. Awak kena mampu menjadi manusia yang membentuk satu karakter yang menginspirasi orang lain. Itu penting. Ya. Kalau dalam sukan, saya suka watak Datuk Lee Chong Wei. Saya ada pengalaman tersendiri berhadapan dengan Datuk Lee Chong Wei masa Olimpik tahun 2012. Dia kalah dengan Lin Dan di London. Kebetulan saya masa tu flight saya dari New York, so saya minta tukar flight sebab nak turun di London nak tengok dia punya final dalam Olimpik. Yang saya nak cerita ialah walaupun dia kalah, ya, dia masa tu dah berstatus seorang jutawan pun, tetapi bila berhadapan dengan berhadapan dengan jurulatih, dia ambil tangan dia letak belakang macam tu. Maknanya dia seorang yang sangat berdisiplin. Dia tak sombong, sebab itulah dia boleh bertahan lama dalam sukan badminton. Dan sehingga sekarang pun Datuk Lee Chong Wei menjadi salah satu daripada tokoh sukan yang sangat disegani oleh ramai pihak. Bukan saja dalam bidang badminton, tapi dalam bidang sukan yang lain pun. Itu contoh. Jadi anak-anak saya, pastikan anda memiliki karakter yang positif lah. Ya? Biarlah kalau boleh dah 10 tahun tinggalkan sekolah di Perlis tu Alia, tapi orang masih sebut nama Alia. Tapi sebut yang baik-baik lah. Ya, insyaAllah saya sendiri pun rasa ini pengalaman saya di sekolah saya, sekolah kurang murid di sekolah kampung, sekolah Sri Idaman nama dia. Sekarang ini ada satu bilik mesyuarat ditulis kat situ, bilik mesyuarat Sri Maliki. Alamak, saya pun rasa terharu sangat. Dan bagaimana dalam banyak-banyak pelajar nama saya dikekalkan di situ, antaranya lah saya share pada anda semua. Bukan saya nak flex sangatlah, bukan. Tapi kerana sejak saya tinggalkan sekolah, walaupun saya dah belajar di universiti, saya masih balik ke sekolah itu untuk buat ceramah-ceramah percuma kepada sekolah. Dan bila sampai sekarang sekalipun, saya masih kembali ke sekolah tersebut. Kita buatlah apa yang kita mampu. Buat pertandingan, bagi sikit. Bila nak buka sekolah, kita telefon cikgu. Cikgu tu pun tak kenal kita. Sebab kita pun dah lama tinggalkan sekolah rendah kan. Tapi lama-kelamaan orang masih sebut nama kita. Dan akhirnya, mereka cadangkan nak buat bilik mesyuarat. Tapi dia minta saya bantu sikit lah carikan PA system dan sebagainya. Tapi saya tak terfikir sampai tahap nama saya disebut, ditulis di situ, bilik mesyuarat Sri Maliki. Saya kata alamak, dah macam apalah pula kan. Tapi itu saya nak share kepada adik-adik semua. Character is very important. Ya. Jadilah satu manusia yang memiliki watak yang positif yang menginspirasikan orang lain. Ya. Teruskan. C yang selanjutnya ialah confident. Penting. Ada orang kadang-kadang dia tak yakin. Bila tak yakin ni,
ketidakyakinan ni terserlah sampai tahap benda yang nampak simple pun dia tak boleh buat. Tapi orang yang confident, dia boleh melakukan sesuatu yang kadang-kadang sangat ajaib bagi pihak-pihak lain. Ya, contohnya dalam gambar ini lah. Dia confident. Kerana apa? Pemikiran dia dah dikuasai dengan sesuatu yang sangat positif. Dia anggap harimau tu kawan dia. Dia anggap dia bermain dengan harimau. Sampai harimau tu pun mungkin dia fikir kanak-kanak ni adalah kawan dia. So dia tak akanlah nak menggigit sampai nak makan orang tu. Macam tu. Jadi ini yang kita harus pelajari supaya anda boleh meningkatkan kemampuan diri, confident, dan confident ini tidak datang sendiri. Dia kena dilatih. Kerana itu sekolah SDG ini datang. Ya, macam apa yang saudara Amir nyatakan tadi, saya sebagai seorang ayah, saya tahu. Memang sebelum ini dia seorang sangat pemalu, introvert, walaupun dia ahli sukan, nak bercakap dia akan malu-malu. Tetapi setelah dia ikut program jauh di pedalaman Sarawak sana, dia berubah. Ya, bila sambutan hari raya di sana, kerana masyarakat di sana adalah masyarakat Kristian. Jadi mereka buat sambutan hari raya sendiri. Seorang kena jadi imam, seorang kena bertakbir dan sebagainya. Akhirnya dengan sendirinya ia memberi satu kekuatan dan keyakinan kepada dirinya. Sebagai seorang ayah, saya melihat sendiri betapa berbezanya diri anak saya. Itu contoh. Jadi saya percaya tuan-tuan dan puan, saudara dan saudari boleh melalui proses yang sama, melalui proses-proses pengajian di sekolah SDG dan juga projek-projek yang akan kita lakukan. Okey, itu C, confident. Kita ada another C, cooperation. Ya, ingat ya, kita ini nak mencapai kejayaan, kita boleh buat seorang-seorang, tapi kita akan jadi orang yang sangat lonely, sangat sunyi. Fitrah manusia ialah dia nak hidup bersama-sama. Jadi kerana itu tuan-tuan dan puan, marilah kita lakukan apa-apa sahaja ini secara bersama. Kerana manusia yang dapat hidup bersama orang lain dan mencapai hala tuju melalui mission yang ingin dicapai, itu jauh lebih hebat daripada seorang yang mencipta kejayaan bersendirian. Jadi kerana bila kita nak cooperation ataupun nak kerjasama dengan orang lain, sebenarnya kita telah melalui proses yang banyak. Berkenalan, ta'aruf, mengenali hati budi orang lain, lebih kurang, berbincang, respect dan segala-galanya. Berbeza dengan orang yang mencapai sesuatu perkara itu bersendirian. Bukan senang, ya. Jadi cooperation. C is cooperation. Kalau anda adalah manusia yang boleh bekerjasama dengan orang lain, yang boleh menurunkan perasaan ego demi untuk mencapai matlamat kumpulan yang lebih baik, sudah pasti anda adalah seorang yang sangat berjiwa besar berbanding dengan orang yang susah kena tegur. Ya, biasalah kena kritik. Bila kena kritik, ada yang tak puas hati. Dia mula rasa tak seronok hidup bersama-sama. Apa beza orang yang ada sifat kerjasama dengan tidak? Orang yang ada sifat kerjasama, dia selalu menggunakan perkataan kami. Ya, tetapi ataupun kita orang, ini kita orang yang buat ni pakcik. Tapi orang yang tidak mempunyai sifat kerjasama yang tinggi, selalunya dia guna perkataan aku. Dalam Facebook dia tulis, alhamdulillah aku berjaya menamatkan ekspedisi dengan jayanya. Padahal dia pergi 10 orang ramai-ramai. Dia tumpang pun beg tu dah berat sangat, kawan tolong buat untuk dia. Tapi dia di Facebook dia tulis aku yang berjaya, aku yang hebat. Itu perbezaan orang yang ada kecenderungan bekerjasama dengan orang yang suka menyendiri, bersendiri-sendiri. Okey, teruskan. C yang seterusnya. Baik, ini saya suka gambar ni, ya. Gambar ni menggambarkan seorang yang sebelah kiri ni sebenarnya umur hampir sama, tapi dia seorang yang considerate, bertimbang rasa dengan kawan dia yang sebenarnya kelihatan cacat. Bukanlah maknanya kawan sebelah kiri ni tak haus, tak lapar. Dia pun lapar, dia pun haus. Dia pun menderita.
tapi dia kata ada yang lebih memerlukan daripada saya. Ini yang paling penting, adik-adik saya yang saya hormati. Di dalam negara seperti Malaysia ini, sifat timbang rasa ini sangat penting. Di samping penyayang tadi, sifat timbang rasa inilah yang menyelamatkan negara kita daripada mungkin rosak binasa. Kalau bayangkanlah kalau 32 orang ni, dia tak ada sifat timbang rasa, tak ada sifat untuk mengambil berat tentang orang lain, saya ingat kita tak akan jauh ke depan. Kerana itu kita berterima kasih pada orang-orang yang terdahulu, generasi ayah atau tok atau nenek kita yang sentiasa hidup bertimbang rasa walaupun serba kekurangan. Mereka tak sampai hati untuk menafikan hak orang lain. Tapi di negara-negara tertentu, dia tahu dia susah, dia tahu dia tak begitu berjaya, dia akan pastikan orang lain pun tak boleh berjaya. Akhirnya adalah perang saudara, civil war, pertelingkahan, konflik dan sebagainya. Tapi alhamdulillah Malaysia sejak merdeka saja dia hadapi secara bersama-sama. Dia hadapi secara bersama-sama. Malah sebenarnya kalau tuan-tuan nak tahu dalam sejarah negara kita, British memberikan kemerdekaan kepada Malaysia ini dengan syarat. Dia kata kalau dalam tempoh 10 tahun British keluar pada tahun 57, kalau berlakulah sebarang pergolakan dalam tempoh 10 tahun, maka British akan datang semula. Tapi alhamdulillah kejadian 13 Mei berlaku hanya pada tahun yang ke-12, iaitu tahun 69. Kalaulah berlaku tahun 67, maka sudah pasti suasana negara kita tak sama macam sekarang ini. Jadi kita kena terima kasih atas sifat consideration, bertimbang rasa semua kaum etnik di negara kita, kita selamat sampai sekarang. Jadi tugas awak pula untuk teruskan sikap yang sama itu. Baik, teruskan. C yang seterusnya, kompetitif. Walaupun saya kata kita kena bertimbang rasa, kita kena ada sifat penyayang, bukanlah maksudnya kita bersifat pasif. Kita tak boleh slow sangat. Kita kena fikir kreativiti bagaimana untuk compete each other secara positif. Jadi kalau tengok gambar ini, orang yang dapat bola merah tu dia akan dapat lebih jauh ke depan. Kerana apa? Dia kreatif dan dia fikirkan bagaimana untuk bersaing secara sihat. Orang lain tolak kotak 4 segi, yang dia buatkan dia punya beban tu seperti bola, maka mudah untuk dia menggerakkan. So inilah dia yang harus ada pada anda semua, adik saya. Si kompetitif ini akan menentukan anda jauh ke hadapan ataupun anda masih pada garisan yang sama dengan orang lain. Okey, teruskan. Okey, yang terakhir, tuan-tuan, puan-puan, adik-adik yang saya sayangi, tak kiralah awak hebat macam mana, kacak ke, cantik ke apa, sekolah dapat PNGK yang hebat ke, tapi kalau anda masih belum contribute ataupun menyumbang, anda masih belum cukup untuk menjadi warga negara yang baik. Kerana itu, itulah yang membezakan anda. Bagaimana saudara Amir kata tadi, makna kehadiran. Orang yang hadir tak sama dengan orang yang tak hadir. Orang yang contribute, yang sanggup berkorban untuk masyarakat, tentu tak sama orang yang hanya melahirkan rasa simpati dan empati. Lah kesian dah ya, kesian dah waktu COVID ni, ramai orang susah. Tapi sekupang pun tak pernah dia menyumbang. Tak pernah dia pergi angkat, beli beras lebih, ambil beras tu beri pada jiran. Tapi dalam Facebook dia tulis, moga Allah mempermudahkanlah urusan jiranku yang sedang berbani dengan masalah-masalah keluarga. Mohon semua orang yang bersipati bacakan surah Al-Fatihah dan mohon hulurkan bantuan. Tapi dia tak buat apa-apa, dia cuma tulis jadi keyboard warrior je. Jadi tak cukup lah. Kena pastikan anda ini adalah orang yang sanggup menyumbangkan sesuatu pada orang lain, contribute. Jadi, saudara-saudari, kalau anda gabungkan ke semua 8C ini, anda akan menjadi individu atau kumpulan yang sangat hebat.
kerana anda gabungkan semuanya ini, semuanya positif. Jadi anda akan mendapat aura yang lebih positif dalam kehidupan anda. Baik, teruskan. Jadi untuk semua ini saudara dan saudari, bukan senang kita nak capai kejayaan. Kadang-kadang ada satu perkara kita tak boleh buat dengan cara yang sama. Kerana itu kita kena think outside the box. Kalau kita terikat dengan box yang ada ini, maka kita tak dapat pun nak capai. Maksud kita jauh daripada jawapan kepada persoalan yang ada. Anda akan jauh daripada titik kejayaan yang diinginkan. Jadi anda kena sentiasa berfikir di luar kotak. Contohnya, dalam suasana pandemik, ada orang yang merintih dan bersedih hati apabila dia kena buang kerja. Dia komplain sana, dia komplain sini. Betul, dia berhak untuk komplain dan mengeluh kerana dia kehilangan kerja. Siapa tak sedih kan? Tapi ada orang lain, dia memilih untuk dia fikirkan apakah usaha jangka pendek dan jangka panjang yang boleh dia buat untuk memastikan diri dia dan keluarga dia survive. Ini contohnya, ini pengalaman yang saya lalui sendiri waktu PKP. Ada orang sentiasa meminta-minta bila kita letak nombor telefon kita dalam iklan, dalam poster, kita nak sumbanglah bantuan, dia cepat-cepat mohon. Bila PKP 2, dia pun masih mohon. Bila tanya minta butiran diri, dia akan cerita macam-macam, cerita-cerita sedih dan sebagainya. Betul, saya tak nyatakan dia, tak katakan dia tak jujur. Tetapi saya terfikir, PKP ni dah 2 tahun, hampir 2 tahun, takkanlah tak usaha. Dah tahulah kerja dia kena buang, dia tempat kerja lama, takkan dia tak buat apa-apa. Tapi orang yang nak berjaya, dia outside the box. Ada seorang yang viral kat internet tu, dia seorang pilot, pilot Air Asia, sanggup jual nasi lemak. Dia buat gimmick, dia pakai baju pilot kapal terbang tu, dia jual. Orang pun nak beli. Ada orang, contohnya sewaktu PKP, dia kala semua orang tengah rugi, dia mencipta kejayaan. Contohnya usahawan mamasap. Dia antara yang mencipta kejayaan sewaktu PKP dikala orang semua terkurung dalam rumah. Dia telah buat produk-produk dia, kambing perap lah dan sebagainya. Akhirnya dia berjaya. Ini contoh bagaimana manusia-manusia yang berfikir di luar kotak dan akhirnya berjaya mencipta satu fenomena. Jadi itulah saya harap anda juga boleh fikirkan apakah usaha-usaha luar kotak yang anda boleh selesaikan dan mulakan di peringkat anda sendiri. Teruskan. Inilah dia ada berbeza antara orang atau individu yang berani berubah dengan yang tidak berani berubah. Dan kita kena tahu bahawa perubahan ini ada risiko dia. Kalau ambilkan cerita dalam gambar ini, balang sebelah kiri ini dah penuh, dah padat. Ikan dah tak boleh nak survive sangat. Oksigen makin kurang. Makanan cepat habis. Jadi ikan yang seekor ni dia kata, aku kena ubah diri aku. So aku kena anggap bahawa dunia ni bebas, aku kena usaha. Dan sudah pasti akan ada dia punya risiko. Bayangkan kalau risiko, kalau dia punya perkiraan nak lompat tak kena, dia jatuh kat bawah, air pun tak ada dan dia akan mati kekeringan macam tu. Tetapi dalam hidup inilah, ini realiti dia. Anda kena berani berubah, ambil risiko dan cuba untuk membina kehidupan yang lebih baik. Jadi kalau ikan ni berjaya, dia masuk ke balang yang sebelah kanan, dia kontrol tempat itu, dia jadi wali kota kepada tempat baru. Macam tu. Jadi dia pun tak ada krisis dah dengan tempat lama dia. Begitulah saya punya metafora dalam cerita ini. Anda kena berani berubah dan berani membuat sesuatu yang mungkin sebelum ini orang kata tak boleh. Itu contohnya. Kalau anda nanti ada masa, datang ke YC. Saya masuk ke YC tahun 2015 sebagai pengarah. Ada satu ruang di atas rooftop kita di tingkat 3, keluasan dalam 1,500 kaki persegi. Kosong. Selama 28 tahun IYC diwujudkan, kosong, tak ada apa.
Dan bila saya masuk ke situ, saya fikir, ini boleh jadi taman. Boleh jadi taman ni kalau buat sesuatu. Maka saya mulakan projek urban farming. Kita tanam pokok dalam polybag, ada pokok pisang dalam vas yang besar. Kita buat hidroponik, kita buat aquaponik. Kita bela ikan tilapia, tinja ataupun tai ikan tu dipusingkan balik untuk masuk ke dalam pot-pot yang kita isi pokok padi. Jadi dengan sendiri kita menanam padi di IYC. Kami dah tulis surat kepada pihak Mardi untuk dapat kebenaran khas menanam padi. Rupanya barulah kita tahu, tak boleh, anda tak boleh tanam pokok padi suka-suka dia kena tangkap. Sebab dia nak kawal dari si penyakit dan sebagainya. Jadi itulah dia. Anda kena berani berubah. Anda tak berani berubah, anda duduk di takut lama. Itu kena fikirkan. Okey, teruskan. Kita dah nak habis dah ni. Jadi selamat maju jaya kepada anda semua yang nanti akan ada exercise dari segi membuat tugasan-tugasan ataupun esei. Saya dah tengok dah tajuk esei tadi. Kemudian kumpulan-kumpulan yang nak masuk pertandingan ideation, idea-idea yang baik, kita akan nilaikan dan kita akan beri hadiah nanti insyaAllah. Di samping sijil tu kita akan ada hadiah-hadiah kepada para pemenang yang kita akan nilaikan. Jadi good luck daripada saya. Apa pun, jaga diri, teruskan. Jaga diri anda, pastikan keluarga anda, keluarga Malaysia anda terjaga. Next slide ada. Okeylah, daripada saya. Saya selalu dedikasikan diri saya kepada keluarga saya. Kerana kalau setiap orang dalam dunia ini jaga keluarga dia masing-masing, mudahlah. Tapi dalam hakikatnya ada keluarga-keluarga lain yang memerlukan pertolongan kita. Baru-baru ini saya berjumpa dengan seorang pelajar datang ke IYC. Saya pun tak kenal dia, dia pun tak kenal saya. Tapi kebetulan masa tu hujan, saya pun ajak dia minum. Rupanya dia datang ke IYC, dia nak hantar satu bekalan suplemen kepada pengusaha kafe. Daripada situ, daripada perbualan, maka tahulah bahawa dia anak tunggal belajar di UiTM. Ibu dia terpaksa bekerja kerana ayah dia yang dahulu seorang fotografer freelance telah kena stroke dan sakit. Tak boleh bergerak langsung. Jadi anak inilah yang sedang belajar, nasib baik online, dia menjaga bapanya yang sakit. Jadi bayangkan suasana seperti itu. Allah berikan izin kami untuk mengenali anak ini dan kita tahu bahawa sekurang-kurangnya kita tahu mungkin kita boleh tolong dia. Jadi itu hakikatnya. Tapi paling penting kalau anda boleh jaga diri anda masing-masing. Macam mana Alia tadi, dia berhasrat nak jaga mak ayah dia bila dia dah makin dewasa. Itu suatu yang bagus. Bagi saya, tanggungjawab saya. Anak saya, 5 orang, isteri saya dan kucing saya pun tanggungjawab saya. Itu tanggungjawab saya. Saya kena jaga. Kerana apa? Kita kena jaga kita. Itu contohnya. Jadi tuan-tuan puan-puan adik-adik saya yang saya hormati, kalau dalam hak dan tanggungjawab itu, anda mulakanlah dengan keluarga masing-masing. Kurangkan masalah dalam keluarga masing-masing. Kurangkan beban ibu dan ayah dari segi menjaga dan juga mencari pendapatan. Anda sebagai anak muda, anda boleh tolong. Contohnya anak saya dah mula beri dia dorongan untuk dia menjadi usahawan susu Summerfield. Bukan sebab saya nak dera dia, tidak. Dia kena berusaha. Itu caranya. Anda boleh buat cara anda nanti insyaAllah. Jadi kalau ada masa, boleh masuk dalam FB saya. Tapi nak jadi friends, tolong masuk dalam PM saya lah. Supaya saya boleh delete orang lain kan. Sebab saya pun dah cukup 5,000. Ada another 2,000 lebih yang sedang menunggu. Boleh tengok nanti dalam Instagram dan sebagainya. Dan kalau ada masa, WhatsApp saya. Kod-kod ada sesuatu yang anda ingin tanyakan ataupun nanti nak menyertai misi kesukarelaan, exchange program dan sebagainya. Kepada yang di luar Kuala Lumpur, kalau nak datang KL, boleh hubungi kami. Hubungi saya terus pun tak apa untuk dapatkan kemudahan-kemudahan dengan kadar yang lebih murah insyaAllah. Jadi itu saja daripada saya.
saya pulangkan semula kepada Cik Moderator kalau ada sebarang pertanyaan ataupun pandangan. Terima kasih. Assalamualaikum.